mulakan kelas dengan bacaan doa. Okey, baik. Sekarang kita dah masuk bulan 12. Okey, kita dah masuk bulan 12 dah. Tak lama lagi kita nak exam akhir tahun dah. Nak exam akhir tahun dah. Tahun depan dah masuk tingkatan 2. Dah ready ke nak masuk tingkatan 2? Ready? Ready ke tak nak masuk tingkatan 2? Nak masuk tingkatan 2 pun jangan main-main. Tingkatan 1 tu kena prepare betul-betul lah untuk exam. Okey, bila exam akhir tahun? Tingkatan 1. Kenapa saya tak dengar? Semula. Bila exam akhir tahun? Suara saya dengar tak? Suara saya dengar? Okay, tolong. Okay, baru dengar. Dengar tapi tak jadi dah. Alah. Okey, suara saya lebih jelas ke macam mana? Okey, lebih jelas Cuba, okey, soalan saya tadi, exam akhir tahun bila? Tahun depan. Tahun depan, bulan 1. Okey, ada tak yang exam bulan 12? Ada ke daripada sini? Yang kelas kita ni yang exam bulan 12 akhir tahun dia. Start exam, ada yang start exam bulan 12? Akhir bulan 12 ke ada ke? Ke semua bulan 1 Okeylah kalau bulan 1, okeylah ada lagi masa sebulan, 4 minggu lagi kita nak study kan. Jadi hari ni, okey hari ni saya kira macam saya anggap dah habislah ketaksamaan linear Bab 7 tu kita dah habislah ketaksamaan linear. Saya minta awak buat bahagian A kemudian bahagian B. Okey, tapi apa pun saya nak terangkan sikitlah dulu. Nombor 4 dengan 5 tu dekat bahagian A tu. Sekejap Okey, jadi untuk preparation lah untuk awak exam akhir tahun kan, awak buatlah banyak-banyak latihan dalam tajuk bab 5, persamaan linear. Bab 6, persamaan linear. Okey, ni saya nak bincangkan yang nombor 3. Saya nak bincangkan yang nombor 3. In case kalau saya rasa saya guna satu device jugalah sebab kalau 2 device memang akan lag atau akan terleft tiba-tiba. Akan ada problem lah, akan ada masalah teknikal lah bila-bila.
Ya, ni boleh tanya. Nak tanya apa? SPM tingkatan 4 dan 5 ke macam mana? Tak faham. Tak faham soalan awak tu. Yang saya tanya tadi final exam. Final exam final awak lah bila? Akhir tahun bila? Bulan 1 kan? Oh, SPM ni tingkatan 5 saja. SPM ni tingkatan 5 saja. Awak belajar tingkatan 1, 2, 3, 4. Lepas tu belajar tingkatan 5. Lepas tu matematik SPM tingkatan 5 tu cover semua silibus tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Awak belajar masa matematik tu tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu awak exam SPM dan awak result SPM ni lah menentukan awak nak masuk U mana, politeknik mana, nak masuk asasi ke, degree ke, ijazah ke, diploma ke, nak sambung luar negara ke, macam tu. So buat yang terbaik, belajar daripada sekarang. Tingkatan 1 ni, lepas tu nak naik tingkatan 2 pula, 3 pula. Okey. Baguslah tanya, ambil tahu daripada sekarang. Okey. So saya bincangkan nombor 3. Saya bincangkan yang nombor 3 ni, 6x tolak 5 lebih besar daripada 11. Okey, 6x tolak 5 lebih besar daripada 11. Kiranya saya nak tahu x kan. Ni dengar kepada yang siapa-siapa yang tak boleh nak buat lagi benda-benda macam ni. Okey, sekarang ni x ni 6x bermaksud dia darab 6 darab x. Okey, 6 darab x tolak 5. Jadi, apa yang kita kena buat dulu? Kita buat yang akhir dulu. Maksudnya, x tu darab 6. Okey, saya tulis dekat sini. X, dia darab 6, kan? X tu dia pergi dekat darab 6, lepas tu dia tolak 5. Jadi, awak buat yang akhir ni dulu, tolak 5. Macam mana kita nak hilangkan tolak 5 ni? Kita nak hilangkan tolak 5, maka kita buat 6x tolak 5 tambah 5. Kiranya tolak 5 tambah 5. Berapa tolak 5 tambah 5? Kosong. Kosong Awak tekan kalkulator dapat kosong. Tolak 5 tambah 5 kosong. Jadi maksudnya kita hilangkanlah ni. Tolak 5 tambah 5 jadi kosong kan. So tak payah tulis pun tak apa. Tapi tambah 5 kan tadi kan? Tambah 5 kan? So sebelah sini pun, 11 ni awak tambah 5 juga. Sini dah kosong kan? Sebab tu kita tak tulis. Yang sebelah gini tambah 5. Yang ni kita tulis sebabnya 11 tambah 5, 16. 16. 6x lebih besar daripada 16. Okey, lepas tu 6 ni darab dengan x. Okey, 6 ni darab dengan x. X kan, dia darab dengan 6 kan? Tengok pada yang kita buat tadi. Tolak 5 dah selesai. Okey, lepas tu darab 6 pula. Darab 6 ni darab 6 kan? X ni darab dengan 6 kan? Kiranya kita nak hapuskan 6 tu, kita bahagi dia. 6x bahagi 6. So 6 bahagi 6, 1. 1x lah. Kan? 1x. Sebab itulah kita sebelah kanan ni 16 bahagi 6.
Kalau yang ni tak tulis pun tak apa. Nak tulis pun boleh. 16 bahagi 6. 16 bahagi 6, so awak kira berapa dapat 16 bahagi 6? Poin berapa? Berapa perpuluhan? 2 poin berapa? 2 poin? 2,16 bahagi 6. Hello, dengar kan ni? Saya tak nampak ni sebab saya pakai satu device. Tapi kalau chat saya nampak lah. 2,66 ya. Okey, 2,66. 2,66. Okey, sekarang ni awak tengok nombor 3 ni ada tak jawapan 2,66? Tak ada kan? A, B, C, D tak ada pun jawapan 2,66. Jadi dekat sini X lebih besar daripada 2,66. X lebih besar daripada 2,66. Bermaksud X itu ialah 3, 4, 5, 6 dan seterusnya lah. Dan seterusnya 3, 4, 5, 6, 10, 10,000. Tak habislah. Tapi yang pastinya lebih besar daripada 2,66. 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi soalan ditanya nilai terkecil bagi X. Nilai terkecil. Nilai terkecil maksudnya nombor 3 ni lah nilai terkecil. Okey. So nombor 3 jawapan dia C. Nombor 3 jawapan dia C. Okey, ada faham? Okey, ada yang nak salin lagi? Yang belum siap salin? Okey, soalan nombor 4 pula. 2M lebih besar atau sama dengan 5. Apakah nilai yang mungkin bagi M? Apakah nilai yang mungkin bagi M? Okey, sekarang ni macam yang sama juga. Macam nombor 3 tadi kan, 6X tadi kan. Sekarang ni 2M. 2M bermaksud 2 darab dengan M. Okey, 2 darab dengan M. Maksudnya kalau kita nak jadikan dia M sahaja, kiranya 2 ni kena bahagi dengan 2. 2 bahagi 2 dapat 1. 1M. So maksudnya kita bahagi 2 lah kan. Jadinya sebelah sini pun 5 bahagi 2 juga. 5 bahagi 2. So 5 bahagi 2 ni berapa dalam perpuluhan lah. 5 bahagi 2, 2 poin juga kan? 2 poin berapa? 2,5. Okey, 2,5. Dia kata M ni lebih besar daripada 2,5. Apakah nilai yang mungkin bagi M? Jadi M tu lebih besar daripada 2,5. Kiranya nilai M tu boleh jadi 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi apakah nilai yang mungkin bagi M? Semua nilai. Nilai yang mungkin. 3, 4 boleh, 5 boleh, 10,000 boleh, 100,000 boleh. Jadi
Jawapannya nombor 4 ni ialah D lah. Jawapannya D. Kosong tak boleh sebab kecil. 1 pun tak boleh. C pun tak boleh 2. Tak boleh. So jawapan dia D. Okey. Okey, dan nombor 5. Antara garis nombor berikut yang manakah memenuhi ketaksamaan linear 3P lebih besar daripada 12 dan 5P tolak 4 kecil daripada 31. Kiranya kita ada 2 ketaksamaan. Sebelah sini yang ni 1 dengan 5P tolak 4 kecil daripada 31. Okey. So yang ni 3 darab dengan P kan? Dia darab kan? Jadi P, 3P ni kena bahagi 3 lah. Barulah dapat P. So sebelah sini pun 12 bahagi 3. Awak nak tulis pun boleh, awak tak nak tulis pun boleh yang ni. Bahagi 3, simbol tak berubah lah. So P lebih besar daripada 12 bahagi 3, dapat 4. Okey, 4. Okey, yang ni pula. Kita tengok P ni. Tengok P ni. P. Okey, P ni dia buat apa? Dia darab dengan 5. Okey, P dia darab dengan 5. So dia jadilah 5P. Lepas tu dia tolak 4. Jadilah 5P tolak 4. Okey, P dia darab dengan 5 jadi 5P. Lepas tu dia tolak 4 baru jadi 5P tolak 4. Dia bukannya P tolak 4 darab dengan 5. Salah. P tolak 4 darab 5 salah. Dia P darab 5 dulu. Okey, P darab 5 dulu. Jadi, yang kita buat yang akhir ni lah. Tolak 4 tu. 5P tolak 4. Nak hapuskan 4, kita tambah 4. Supaya nilai dia jadi kosong. Kosong. So, belah kiri tambah 4 kan? Belah kanan pun kena tambah 4. So, 5P kecil daripada 31 tambah 4 ni. 5P kecil daripada 35. So, P. Sekarang ni P. 5P sama ni. Sama yang duk buat tadi. Darab. Okey, darab. Jangan awak tolak. Ni pelajar ramai yang salah. Macam ni. Awak buat 5. Awak tengok, 5 ni positif 5. Lepas tu awak pun buat 35 tolak 5. Okey, salah. Salah. Tak boleh tolak. Tengok P tu. P dengan 5 dia buat apa? Darab. So, kena bahagi 5. Supaya P ni kita dapat 1. 5P bahagi 5 dapat 1. Okey, bahagi 5. Bahagi positif tak perlu tukar simbol. So, P kecil daripada 7. Okey, lepas tu garis nombor. Okey, hari tu dah belajar dah garis nombor. P4. Maksudnya kita ada huruf 4. Lebih besar maksudnya ke kanan dan bulat tanpa hitamkan. Carilah mana A, B, C, D. Kan? A salah. Okey, B betul. C salah. D pun betul. Okey, satu lagi. P kecil daripada 7. So, 7. Okey, kita buat sekali lah kan. 4, 7. 7 kecil daripada kecil ke kiri. Hitamkan. So, ada tak yang sama? Mana yang sama? Kecil daripada. Okey, yang ni lah. D lah. D. Nombor 5 jawapan dia D. Okey. Okey, boleh? Okey. Hari ni sekarang ni kita bab 7 kan. Okey, kita langkau ke tajuk bab yang bab 9. Okey, bab 9. Hari ni kita masuk bab 9.
Bab 9 ni awak dah belajar waktu sekolah rendah. Okey, bab 9 poligon asas. Poligon awak dah belajar dah masa sekolah rendah. Poligon ni, poligon ialah bentuk yang tertutup. Okey, tertutup. Awak ingat ciri-ciri poligon mestilah Sekejap. Okey, poligon. Yang pertama, dia mesti bentuk yang tertutup. Tertutup, bentuk yang tertutup. Dan yang kedua, dia kena terdiri daripada bucu dan sisi. Bucu dan sisi. Bucu dan sisi tu, okey, sisi ni ialah garis lurus. Garis lurus. Dia tak boleh garis melengkung. Dia tak boleh garis melengkung. Awak nampak ada garis melengkung, maka dia bukan poligon. Okay, maka dia bukanlah poligon. So, dua ni je lah. Okay. Bentuk tertutup terdiri daripada bucu dan sisi. Garis lurus. Okay. Kalau ditanya poligon, apakah maksud poligon? Tak ada soalan macam tu. Bukan sains, bukan BM. Poligon awak nak fahamnya dia bentuk tertutup dengan sisinya terdiri daripada garis lurus. Okey. Okey, nak tanyalah kan. Awak pun dah belajar di sekolah kan tajuk ni. So kalau saya kata macam ni, adakah dia poligon? Adakah dia poligon? Apa? Poligon ke tak? Bentuk ni? Bentuk macam zigzag ni. Okey. Kalau tak tahu, okey, tengok balik kepada ciri-ciri poligon saya kata ni. Dia ni adalah bentuk tertutup ke tak? Bentuk tertutup ke tak? Tidak tertutup lah. Kalau tertutup bermaksud yang macam ni. Macam ni bentuk tertutup. Contoh. Macam ni lah bentuk tertutup lah ni. Ini baru bentuk tertutup. So kalau yang ni bukan poligon lah. Bukan poligon. Okey Hafizi, betul lah. Bukan poligon. Yang ni poligon. Kenapa yang ni poligon? Sebab dia ni bentuk tertutup. Dan yang ni terdiri daripada bucu. Okey, ada bucu dan ada sisi yang terdiri daripada garis lurus. Sisi tu ialah garis lurus. Lagi. Kalau saya lukis bentuk macam ni. Sekejap. Kalau saya lukis bentuk yang macam ni. Adakah dia poligon? Okey, tak. Bukan poligon. Okey, yang ni bukan poligon. Okey, lagi. Kalau saya lukis bentuk yang... Alamak, sekejap. Saya main lukis je ni. Okey. Adakah dia poligon?
Ya, dia poligon. Tak apa. Tulis je, reply je dekat chat. Walaupun ada kawan awak dah jawab, tulis juga supaya nanti awak ingat jawapan awak tulis tu. Okey. Uh, ini adalah poligon. Ini adalah poligon. Poligon maksudnya setiap dia ada bucu dan setiap garis tu ialah garis lurus. Dia tak ada yang melengkung lah. Kalau saya lukis yang macam yang ada je melengkung, contohnya ah, macam ni ke, tiba-tiba macam ni, ataupun bulatan, ataupun ah, macam ni ke. So semua ni, tiga ni bukan poligon Ni bukan, yang ni pun bukan, yang ni pun bukan. Yang ni sebab bukan poligon sebab dia ada garis melengkung. Bulat pun bukan poligon sebab dia melengkung. Dan yang ni tak ada melengkung tapi bentuk dia tidak tertutup. Bentuk dia tidak tertutup, maka dia bukan poligon. Okey, faham? Okey, lepas tu nama-nama poligon. Nama poligon sebenarnya awak dah belajar dah masa sekolah rendah. Bentuk, okey, saya lukis kat sini. Ni bentuk apa? Segitiga. Okey, segitiga. Segitiga. Lepas tu, ni segi empat. Segi empat tepat ke segi empat? Kita ada segi empat tepat, ada segi empat sama kan? Maksudnya kalau empat bucu tu segi empat lah. Okey, empat bucu segi empat. Segitiga. Ah, lagi segitiga tu ada banyak kan? Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Kalau segi empat tepat, kalau segi empat ni ada tepat, ada segi empat sama, ada bentuk rhombus, ada bentuk layang-layang. Tapi ya empat bucu. Kalau lima bucu pula, apa awak panggil dia? Lima bucu. Jap, saya lukiskan. Yang lima bucu. Ada tak kat sini? Oh, tak boleh nak lukis yang lima bucu. Ni boleh. Lima bucu Lima bucu. Pentagon. Okey, lima bucu pentagon. Ingat pen. Pentagon lima bucu. Kalau enam bucu, mana? Enam bucu apa? Hexagon. Okey. Enam bucu hexagon. Okey. Tujuh bucu heptagon. Okey, ingat. Alhamdulillah, bagus. Tujuh bucu kena ingat sampai bila-bila. Sampai SPM kena ingat. Tujuh bucu heptagon. 8 oktagon. 8 bucu oktagon. 9 bucu nonagon. Okey, nonagon. Ingat ingat nona, ingat nine. Nine. Kan 9, nine. So nona, nine, nonagon. Okey, lagi satu lagi. 10 bucu.
dekagon. Okey, 10 bucu dekagon. So, uh, malam ni saya nak awak cuba buat formula sikit bagi senang ingat. Segi 3, segi 4 tu dah tahu dah. Okey, yang 5 ni. 5 bucu, 6 bucu. 8. Sekejap 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha. Macam mana nak buat? P start dengan huruf P. 6 hexagon. 7 heptagon. 8 oktagon. 9 nonagon. 10 dekagon. Okey. Cuba buat bagi ingat. Awak nak buat apa? Pak cik tak boleh. Cuba reka satu ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita nak bagi ingat. Cuba reka satu ayat. Nak guna apa? P nak guna apa? P. Buka mic tak apa. P pak ke kan? Pak cik ke ikut awak lah. Any suggestion? P. Ada cadangan? P nak buat apa? Pentagon. Selalu awak semua kreatif buat ni. Okey, saya buat satu lah. Saya buat satu. Pak lah. Pak je lah kot. Pak ke pak cik? Okey, pak cik. Pak cik H nak buat apa H? Ada nama H. Apa? Head cikgu, head. Apa dia? Head. Head. Kepala. Apa? Tak faham. Hati. Pak cik hati. Okey. Macam mana nak sambung tu? Kalau buat hati. Lepas tu heptagon. Oh, awak ni. Head. Awak Nuri kata head yang ni. Tak betul lah. Pen. Head. Hep ni. Saya nak buat satu ayat yang boleh kita ingat. Pak cik tu pentagon. Hati tu hexagon. Ni. Seterusnya. Happy cikgu, happy. Apa dia? Happy. Happy. Pak cik hati happy. Okey. Pak cik hati happy. Otak. Mana tu? Lagi? Nenek. Pak cik hati happy. Otak nenek. Ayo, macam mana ni? Pak cik hati happy. Otak nenek. Dadu. Peliknya. Susah nak ingat lah ayat. Ada suggestion lain? Ada cadangan yang lain?
Hmm. Ni saya buat, ni ada pelajar saya lah. Dia buat, kalau tak ada orang nak bagi, saya terbagilah. Tak apa, kita tunggu Adwa dulu. Adwa ada cadangan tu. Lama Adwa Fatin. Okeylah, korang fikir dulu. Korang fikir dulu, nanti lepas kelas saya tanya balik. Ingatkan pukul 9.11 sekarang. Aki ada masa lagi sejam lagi. Sejam lebih lagi. Okey. So awak kena ingatlah. Setiap 5, 6, 7, 8 ni dengan nama-nama dia. Pentagon, hexagon, heptagon, oktagon, nonagon dan dekagon. Kena ingat sebabnya masa form 2 nanti belajar lagi. Okey, form 2 belajar lagi. Cikgu sekolah takkan nak ulang dah. Sebab dah belajar sekolah rendah lagi. Okey. Okey, bawah tajuk poligon ni awak belajar pasal poligon ni lah, kiranya satu poligon tu dia ada berapa sisi. Okey, berapa sisi? Ni sisi lah. Yang ni bucu. Macam 5 pentagon ni kan. Okey. Pentagon ni yang sini adalah bucu. Okey, yang garis ni adalah sisi. Okey, so kalau pentagon 5 bucu bermaksud 5 sisi lah juga. Okey, kalau 6 bucu maka 6 sisi. So bilangan sisi sama dengan bilangan bucu. Okey, tak perlu nak kira apa. Bilangan sisi sama dengan bilangan bucu. Lepas tu awak kena tahu juga pasal bilangan perpenjuru. Okey, bilangan perpenjuru. Bilangan perpenjuru. Okey, untuk bilangan perpenjuru ni, dia adalah garis yang menyambungkan titik ke titik satu lagi. Contohnya kita buat bentuk pentagon lah. Pentagon 5 bucu. Okey, 6 bucu lah, saya ambil 6 bucu. Okey, ini adalah 6 bucu. Jadi perpenjuru kita, okey, perpenjuru awak ambil bucu ni kan. Ambil bucu ni awak gariskan ke semua bucu yang ada. Yang ni tak perlulah. Untuk sebelah sini tak perlu sebab dia dah sambung dah. Kita bawa ke yang belum disambungkan. Ni 1. Okey, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Jadi bilangan perpenjuru kalau 6 bucu tadi, kalau 6 bucu, untuk satu bucu dia pergi kepada 3. Kira 6 tolak 3 jadi 6 tolak 3 sama dengan 3. Okey, satu bucu ada 3 bucu. Ada 3 garis. Ada 3 garis yang menyambungkan kepada bucu-bucu yang lain. Okey, satu bucu ada 3 garis. So, bucu yang ni pun dia mesti ada 3. 1, 2, 3. Macam tu. Sini pun sama. Mesti ada, kita dah gariskan tadi 1 kan. So 2, 3. Setiap bucu tu kalau awak cek mesti ada 3. Mesti ada 3. Yang ni pun sama. Baru 1, 2 kan. So 3. Okey, yang ni 1, 2, 3 settle. Yang ni pun 1, 2, 3 settle.
Jadi berapakah bilangan perpenjuru? Berapakah bilangan perpenjuru yang ada? Okey, tadi kan 3, 3, 3, 3, 3, 3 kan? So 6 darab 3, 6, 6 bucu darab dengan 3 ada 18. Tapi untuk bilangan perpenjuru, 18 ni kena bahagi dengan 2, 9. Sebabnya macam tadi kan, garis ni kita dah buat ke sini, ke sini, ke sini. Lepas tu untuk garisnya ni, kita hanya tambahkan lagi 2 sebab dia dah ada dah 1. Dan untuk yang ni kita tak perlu dah nak buat. Kita hanya tambah 1 saja. Sebab dia dah berulang 2 kali lah sebab untuk satu garis tu dah ada 2 bucu. Satu garis dah ada 2 bucu. Sebab tu dia bahagi dengan 2. Kiranya dapatlah formula untuk bilangan perpenjuru ialah N tolak 3. N tu ialah bilangan bucu tolak 3. Sekejap. N darab dengan N tolak 3 per dengan 2. N darab dengan N tolak 3 per dengan 2. Okey, so kalau heksagon 6 bucu, heksagon 6 bucu, perpenjuru dia ada N tu bilangan bucu lah. Ni N tu ialah bilangan bucu. 6 darab 6 tolak 3 per 2. N tu ialah bucu. N 6. N ni pun 6 tolak 3 bahagi 2. So, ni nak kira macam mana? Okay, so yang dalam kurungan 6 tolak 3 dapat 3. 3 darab 6, 18. 18 bahagi 2, 9. Ni 6 darab dengan 3 bahagi 2. So 6 darab 3, 18 bahagi 2, 9. So samalah. Okay, perpenjuru dia ada 9 untuk heksagon. Okay, so daripada sini awak hafal yang ni sahajalah last sekali. Tapi in case lah exam nanti kan awak tak ingat lah formula dia apa untuk bilangan perpenjuru. Okay, sebab tu saya nak awak fahamkan juga benda ni. Kalau tak ingat formula, awak boleh lukiskan, lepas tu gariskan daripada bucu ke bucu. Kalau satu bucu tu ada 3, awak gariskan semua 3, 3, 3, 3. Pastikan setiap bucu ada 3. Lepas tu nak kira dia, kira berapa ada, bahagi 2. Okay, faham? Okay, faham? Okay, sekarang cuba awak lukiskan poligon pentagon. Lukiskan pentagon. Soalan saya, lukiskan pentagon. Okay, lukiskan pentagon. Lepas tu, lukiskan pentagon dan gariskan setiap perpenjuru. Bina perpenjuru. Bina perpenjuru dan kira. Bina dan hitunglah. Bina dan hitung perpenjuru. So, pentagon berapa bucu? 5 bucu. Okey, awak lukis 5 bucu. Awak bina dan hitung perpenjuru.
Awak bina penjuru tadi, bina tu kan. Lepas tu awak boleh hitung per penjuru tu awak boleh guna formula. N tu ialah bilangan bucu lah. Okey, boleh hantar ya. Ada soalan boleh tanya. Bila awak lukis tu satu bucuk dapat berapa garis? Bila awak lukis satu bucu dapat berapa garis untuk satu bucu?
Okey. Oh, jap, sorry. Untuk nak kira guna yang ni je. Alah. Kalau, apa ni, korang boleh juga guna yang formula dulu. Kira guna formula dulu dapat berapa per penjuru, dapat berapa, lepas tu cuba lukiskan. Lukis tu biar betul lah dapat 5 garis. Terbagi tahu jawapan dah. Apa ni, poligon pentagon, okey, ada 5 per penjuru lah. Okey. Macam mana, Alex? Ni jawapan awak kira, okey, saya tunjuk yang heksagon ni kan. Yang ni adalah heksagon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bucu. So kita kira guna formula kan. Saya dapat 9. Okey, 9. 9 per penjuru. So cuba kita kira balik. Betul ke tak 9 per penjuru yang kita lukis? Okey, 1 tadi kan. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada lagi 7, 8, ada 9. Okey, dah semua dah 9. Okey, betul lah. Penjuru kita 9. Ah, okey, saya tunjuk yang pentagon ni.
Okey, kalau ikut kita kira guna formula kan, kita guna formula. Okey, N adalah bilangan bucu 5. 5 darab 5 tolak 3 bahagi 2. 5 tolak 3 bahagi 2. So, 5 darab dengan 2. 5 tolak 3, 2 darab 2. Okey, bahagi 2. So, 5 darab 2, 10 bahagi 2. 10 bagi 2 dapat 5. Okey, so kita cuba lukiskan. Ambil satu bucu dulu. Okey, bucu sini tak payah. Dia sebab dia dah ada. So, pergi ke bucu sini. 1, 2, 3 ni tak payahlah sebab dah ada. Okey, dah ada 2 bucu, dah ada 2 penjuru. Okey, kiranya satu bucu mesti ada 2. Okey, kita pun lukis juga. Mesti ada 2 juga kat sini. Kat sini mesti ada 2 juga. Okey, 1, 2. Okey, sebelah sini tadi 2 dah kan? Tadi 2 penjuru, sekarang 3, 4. Okey, 4. Lepas tu okey, lagi satu 5. Ni 5. Okey. So, kita check. Ni 2, ada 2 penjuru. Tadi 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 penjuru yang telah dibina. So, samalah jawapan kita. Okey, betul lah tu. Ha. Okey, cuba lagi. Cuba 7, heptagon. Heptagon. Heptagon mesti 5 bucu. Awak lukis je bucu macam mana pun, tak kisah. Bucu dia duduk macam mana, asalkan dia ada 5 bucu. Tapi macam ni susahlah sikit nak garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, awak sambunglah. Boleh guna formula dulu untuk kita semak. N tolak 3/2.
Okey, dia. Dia dengar. Dia dapat berapa kalau kira dengan formula? Tak kira lagi. Apa dia? Tak kira lagi. Tak kira lagi. Okey, kira cepat. Ada soalan ke? Faham tak yang sebelum ni, yang 5 tu, pentagon? Dia. Bukhari. Bukhari dah buat. Tengah kira juga. Okey. Okey, kira-kira. Buat apa, Ayu? Buat ni lukis heptagon, kira apa penjuru guna formula. Lepas tu awak lukiskan penjuru. Lukis tu berapa penjuru yang awak lukis tu kena sama lah dengan apa yang awak dapat.
Okey. So yang ni heptagon 7 bucu. Dengar Heptagon 7 bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptagon 7 bucu. Ni saya guna apps ni kan dia senang bentukkan heptagon. Okey, kalau awak nak lukis, lukis je lah. Heptagon tu 7 bucu. Tak kisahlah bentuk dia macam mana, asalkan dia ada 7 bucu. Melainkan soalan kata heptagon sekata. Heptagon sekata tu yes, kena lukis sebiji macam ni. Kalau heptagon sahaja, tak kisahlah dia bentuk macam mana, sengit ke tak, asalkan 7 bucu. Jadi, kalau kita kira guna formula, okey, kira guna formula, semua boleh kan guna formula yang ni kan? N ialah bilangan bucu. N ialah bilangan bucu. N tu heptagon 7 kan? So 7 darab 7 tolak 3 per 2. 7 darab 7 tolak 3 per 2 bahagi 2. Okey, jadi 7 darab dengan 7 tolak 3, 4. Okey, bahagi 2, 7 darab 4, 28. Bahagi 2, 14. Okey, so sekarang ni penjuru yang perlu kita lukis ialah ada 14. Ada 14, okey. Okey, jadi dekat sini tadi N tolak 3 kan, 7 tolak 3, 4. So satu bucu mesti ada 4. Okey, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 7 tolak 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, betul dah. Okey, yang ni. Okey, ni bucu kat sini kan? Yang ni dia dah gariskan, dia dah ada. So, bucu ke sini, pergi ke sini pula. Ni 1, 2, 3, 4. Okey, bucu yang ni dia dah ada. So, tak perlulah. Kiranya hanya ada 4 bucu je. 4 garis je untuk satu bucu. Okey, lepas tu, kalau kita dah tahu dah 4 garis untuk satu bucu, awak semak. Yang lain ni mesti ada 4 bucu juga. Okey, mesti ada 4 bucu juga. 1, okey, 1, 2, 3, 4. Mesti ada 4 bucu juga. Okey. Lepas tu sini pula check. Okey, dah ada 1, lagi 3. Okey, lagi 3. So, okey, bucu sini tak perlulah. Okey, bucu situ tak perlu sebab dia dah garis. Kita pergi ke sini, okey, yang ni dah ada. Seterusnya pergi bucu yang sini. Okey, garis. Lepas tu, sini belum lagi kan? Okey, garis. Lagi? Bucu yang ni dah? Belum. Okey, garis. Bucu yang ni tak perlu sebab dia dah garis. Bucu yang ni pun tak perlu. Okey, satu bucu ada 4. Lepas tu semak yang ni pula. 1, 2, 3, 4. Okey. 1, 2, 3, 4. Sini pula semak. 1, 2, 3. Okey, lagi satu kat mana ni? Yang ni dah ada, yang ni dah ada. Ada. Yang ni belum. So, lukiskan. Okey, lukiskan. Okey, cukup 4. Sini dah cukup. 1, 2, 3, 4. Okey, dah cukup. Okey, dah cukup. Awak bilang. Bilang berapa ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey. 14 garis yang kita bina. 14. Okey. So 14 lah. 14 per penjuru. 14. Awak lukis tu mesti cukup 14. Okey. Faham ke?
Okey, 14. Okey, heptagon ada 14. Okey. So homework saya nak awak lukiskan garis apa ni? Ni 7, 8 lah 8. Kalau 10 banyak sangat. 10 banyak garis nanti awak pening. Okeylah. Oktagon. Okey, lukis oktagon. Lukis oktagon dan hitung bina dan hitung penjuru. Hitung dulu kan sebenarnya, tak apalah. Bina dan hitung penjuru. Okey. Okay, ni satu homework baru. Okay, lepas tu kita masuk kepada topik seterusnya. Habis berkaitan pasal poligon. Okay, kita pergi spesifik kepada poligon segitiga. Okay, kita masuk kepada poligon segitiga. Okay, poligon segitiga sekarang ni, kita masuk kepada segitiga. So, segitiga ni kita ada banyak. Okay, segitiga ni ada banyak. Banyak jenis lah. Banyak jenis segitiga. So, segitiga yang kita belajar, masa sekolah rendah pun dah belajar kan. Segitiga apa nama dia? Segitiga sama kaki. Kan? Segitiga apa lagi? Sama sisi. Segitiga sama kaki. Segitiga sama sisi. Segitiga tak sama kaki lah. Segitiga tak sama kaki. Segitiga biasa lah maksudnya. Okay, segitiga tak sama kaki. Tak ada yang sama lah. Tak ada yang sama, tak ada yang sama sisi. Kiranya kalau bentuk segitiga tu, okay, bentuk segitiga. Segitiga sama kaki tu bermaksud dia panjang dia sama dekat sini. Dua ni sama. Kalau sini 3 cm, maka sini 3 cm. Okay. Kalau sini 3 cm, maka sini pun 3 cm. Dia mesti sama. Kalau situ 2 cm, maka sini 2 cm. Mesti sama. Okay. Mesti sama. Segitiga sama kaki. Okay. Segitiga sama kaki mesti sama kaki dia lah. Kaki dia. Dua apa tu? Dua sisi dia mesti sama. Tak kisahlah dia nak segitiga dia tidur ke, segitiga dia macam ni ke, segitiga dia macam ni ke, lepas tu dia bagi tahu ada dua sisi yang sama iaitu dekat sini dengan sini. So, samalah tu, segitiga sama kaki juga. Yang ni pun segitiga sama kaki. Kalau sini 2 cm, maka sini pun 2 cm juga. Yang ni boleh jadi 3 cm ke 5 cm ke tak kisahlah. Dah tak samalah kiranya. Yang ni tak sama dah. Okey. Ni segitiga sama kaki. Okey, untuk segitiga sama kaki, kaki dia tu mesti sama. Sudut dekat sini, sudut A sama dengan sudut A kat sini juga. Kiranya kalau yang ni, kalau sudut sini berapa? 60 lah. Sekejap, bukan. Sini sudut dia 70. Okey, sini sudut dia 70. So, sini pun mesti 70 juga. Okay, sudut dia mesti 70 juga. Macam tu lah. Kalau yang ni, okey, kaki dia kat sini kan. So, kaki dia tu, ni lah kaki dia. Kaki dia dua kan. So, sudut dia mesti sama. Kalau sini 50,
Ke atas ni pun 50 juga. Okey, tulis nota. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Kaki dia sama. Lepas tu sudut dekat kaki dia tu samalah. 70 darjah, 70 darjah. 50 darjah, 50 darjah. Okey, tu segitiga sama kaki. Lepas tu kita ada segitiga sama sisi. Kita ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, kiranya segitiga tu sama semua. Setiap sisi dia adalah sama. Okey, yang ni untuk yang ni. Segitiga sama sisi bermaksud sini, sini, sini sama. Semua sama. Kalau sini 5 cm, maka sini pun 5 cm. Sini pun 5 cm. Semua sama. Okey, segitiga sama sisi, semua sama. Jadi, tak kisahlah dia buat segitiga, dia nak putar macam mana bentuk segitiga tu. Dia nak putar macam mana, dia nak pusing ke sini, ke sini, ke sini ke kan. Asalkan kalau dia tu setiap sisi dia sama, okay, dia adalah segitiga sama sisi. Dan dari segi sudut dalam dia pula, kalau segitiga sama sisi, wajib bagi dia 60, 60, 60. Wajib dalam segitiga 60, 60, 60. Tak kisah saiz dia kecil ke besar ke, segitiga wajib 60, 60, 60. Okey? Ni saya bagi tahu awal-awal terus. Segitiga sama sisi, panjang dia mesti sama. Okey, panjang dia kalau sini 10 maka 10, 10, 10. Lepas tu sudut dia wajib 60. Dia tak boleh jadi 40, 40, 40 salah. Mesti 60, 60, 60. Dia tak boleh nilai yang lain. Tak boleh 55, tak boleh. Semua 60, 60, 60. Okey? Segitiga sama sisi. Okey, kalau segitiga sama kaki, tak perlu nak lukis lah sebenarnya. Segitiga sama kaki, tak sama kaki ni, so dia tak kisahlah macam mana pun. Dia macam ni lah lebih kurang. Dia tak ada yang sama. Panjang ni dengan panjang ni dengan panjang ni tak ada yang sama. Tiada sisi yang sama panjang. Okey. Lepas tu sudut dia pun tiada sudut yang sama. Tiada sudut yang sama saiznya. Okey. Faham ke? Lepas tu kita ada segitiga bersudut tirus. Segitiga bersudut tirus. Tirus-tirus ni ialah tirus-tirus ni sebenarnya awak belajar dalam bab 8 garis dan sudut. Tirus ni bermaksud sudut kurang daripada 90 darjah. Sudut kurang daripada 90 darjah. Sudut dia kurang daripada 90 darjah. Yang tu adalah segitiga bersudut tirus. Contohnya yang macam ni lah, tak sama kaki tu kan. Segitiga bersudut tirus tu setiap sudut adalah sudut tirus. Contohnya yang ni. Setiap sudut, semua sudut mesti bawah kurang daripada 90 darjah. Okey, segitiga bersudut tirus. Maksudnya dia ada yang 58, 68, 78 macam tu lah. 52, 63, 76 macam tu je. Dia ikut je, tak kisah je apa. Tapi mesti kurang daripada 90. Setiap sudut tu mesti kurang daripada 90. Dia tak ada yang sama, dia tak ada macam ni lah.
Okey. Lepas tu yang kelima, segitiga bersudut cakah. Saya harap awak semua dengar lagi, masih lagi fokus. Segitiga bersudut cakah tu di mana ada salah satu sudut yang melebihi melebihi macam ni lah. Saya lukiskanlah. Okey. Ada segitiga bersudut cakah ni apabila ada satu sudut, at least satu. At least satu sudut, contohnya kalau bentuk ni, yang ni, bentuk dekat sini, dia sudut dia melebihi 90. Melebihi 90 darjah. Maka dia jadi segitiga bersudut cakah. Sudut melebihi. Tirus kurang, cakah lebih. Tirus kurang 90, cakah lebih daripada 90. Dan yang keenam, segitiga bersudut tegak. Okey, untuk bersudut tegak ni, dia wajib segitiga yang sudut dia 90 darjah. Ada satu sudut dia 90 darjah. Sudut 90 darjah. Ni ada petak tu bermaksud 90 darjah ya. Petak bermaksud sudut 90 darjah. Tak kisahlah dia buat macam mana. Tak kisah dia nak macam ni ke, tak kisah. Asalkan dia ada satu sudut 90 darjah. Dia nak pusing macam mana pun ada satu sudut 90 darjah. Okey. So kita dah belajar 6 bentuk segitiga. Okey. 6 bentuk segitiga. Dan apa yang awak kena ingat, sudut dalam segitiga, tak kisahlah segitiga bentuk macam mana sekalipun, segitiga sama kaki ke, sama sisi ke, sudut tirus ke, cakah ke, okey. Sudut dalam segitiga ni, katakanlah sini sudut A, B, C, okey. Semua sudut, hasil tambah sudut ni, A tambah B tambah C ni ialah 180 darjah. 180 darjah. Awak tambahkan semua ni wajib 180 darjah. Okey. Faham setakat ni? Kalau faham, sila komen dekat chat faham. Kalau tak faham pun, okey, komen kurang faham ke apa ke, sila komen juga. Okey, awak ingat yang ni, nanti saya akan tanya, saya akan selalu tanyalah. Dalam kelas next kelas tu saya akan selalu tanya. So pastikan awak ingat dan faham macam mana bentuk dia. Ni yang lain yang tak respon ni, Arwah. Arwah, faham? Adia? Nurin?
Okey, kita tengok contoh 3. Contoh 3 sekarang. Dalam rajah di atas cari nilai X. Okey, saya kata tadi satu segitiga dalam dia wajib 180 darjah. Wajib 180 darjah. Awak tambahkan semua tu wajib 180 darjah. Jadi, kalau contoh nombor 3 ni, kita ada segitiga, tak kisahlah segitiga bentuk dia macam mana sekalipun. Kalau satu sudut tu 41, kira 180, awak kena tolaklah 80 tolak 41. Okey, tolak aja. Dapatlah 59. Okey? Okey, contoh 4 pula. Okey. Berdasarkan sini, awak tahu dia segitiga 180 kan? Dan awak kena tahu juga kalau kita ada satu garis lurus, okey, um, katakanlah sudut dekat sini. Daripada sini pergi ke sini, kan? Dia adalah 180 darjah. Tak kisahlah kalau dia ada garis macam ni ke, tapi kalau dia nak semua ni, mesti 180 darjah. Okey, kalau dia nak semua, dia yang biru ni. Maksudnya daripada sini ke sini 180 darjah. Kalau sini, okey tak tahu lagi lah macam mana. Okey, yang sini pun tak tahu lagi lah macam mana kan. Tapi yang pasti, satu ni 180. Dan kalau satu bulatan mesti 360 darjah. Okey, awak belajar dalam bab 8 sebelum bab ni, garis dan sudut. Tapi saya skip. Okey, saya skip bab tu. Saya masuk terus ke bab 9, fokus yang soalan yang selalu ditanyalah. Okey, jadi untuk contoh 4 ni, okey, untuk contoh 4, untuk segitiga. Lepas tu ada satu garis straight. Ini adalah X. Okey, dia kata sini 41, sini 99 kan. Jadi, awak kiralah kat sini berapa. Awak nak tahu X. Okey, awak nak tahu X. Saya kata tadi, kalau satu bentuk macam ni, separuh bulat lah. Ni, kalau yang ni bulatan kan, satu bulat. Kalau separuh bulat, okey, separuh bulat tu 180. Okey, ingat, separuh bulat, dia adalah sudut dia 180 darjah. Okey, separuh. X ni tak sampai separuh. X ni kawasan sini je. So kita kena tahu kawasan sini dululah. Okay, nak tahu kawasan sini, segitiga wajib 180 tolak 99 tolak 41 darjah. Tolak tu awak akan dapat 40 darjah kan? Awak dapat kat sini 40 darjah. Okey, 40 darjah. Sini dapat 40. So kalau kita nak tahu X, kalau kita nak tahu X 180 tadi, tolak 40 darjah. Dapat 140 darjah. Okey? Senang tak? Okey, kalau kita tengok contoh 5. Cari nilai X bagi setiap segitiga berikut. Contoh 5. Ni awak nampak tak tanda dia ditulis kan? Dia buat tanda ni. Setiap sisi tu ada. Setiap sisi ada. Bermaksud dia adalah segitiga sama sisi. Okay, so benda tu awak kena tahu juga. Kena hafal lah nama-nama dia.
Dia matematik ni dia bukanlah hafal sebenarnya, tapi dia praktis. Kalau awak dah selalu praktis, automatik awak akan ingat. Okey. Nah, ni segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, automatik semua ni adalah sama. Okey, saya kata tadi, kalau segitiga sama sisi, wajib setiap sisi 60 darjah. So X ialah 60 darjah. Tu je. Kenapa 60 darjah? Kenapa tak sudut lain? Okey. Sebabnya sudut dalam segitiga ialah 180 kan? Sudut dalam segitiga 180 kan? So, kan dia sama kan? Sama sisi kan dia sama kan? So, bahagilah dengan 3. Dapat 60. Sebab itulah dia 60. Sebab itulah dia 60. Okey? Okay, kemudian tengok B. Kita tengok B ya. Ni A dan yang B. Okey. B ni kalau tengok dia lukis kan dia ada tanda ni kan. Maksudnya segitiga sama kaki. So kalau kaki sini 26, sini pun 26 lah. Okey, dia akan sama. Kaki dia akan sama. 26, 26. Jadi dia nak tahu dekat mana? Okey, dia nak tahu X kat sini. Yang dia nak tahu adalah X kat sini. Kan? Jadi awak ingat balik. Sudut dalam segitiga, dalam segitiga tu wajib 180. Wajib 180. Wajib 180. Jadi, tolak je lah nak tahu X tu ialah 180. Tolak 26. Tolak 26. Dapatlah berapa? Dapat 128. Satu je lah. Senang je. Okay, yang C pula. Tengok yang C ni. Yang C pun segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Maksudnya kalau sini X, sini pun akan jadi X. Sini dia bagi 32. Okey. Jadi, dalam segitiga, sudut dalam dia 180. Sudut dalam segitiga wajib 180. Jadi tambah je lah. Awak nak tahu X kan? 180 tolak 32. 180 tolak 32 dapat 148. Kan? 148. Kiranya 148 2 ni. 148 2 ni lah. Kan? Jadi maksudnya X tambah X jadi apa? X tambah X. 2X kan? 2X. Okay. So 2X ni ialah 48. 148. 2X tu ialah 148. So X ialah 148 bahagi 2. So dapatlah nilai 74. Okay. 74. 74. So X kita dapatlah 74, 74. Kalau awak kira balik, 74 tambah 74 tambah 32, so dapatlah 180. Okay? Faham? Okay, homeworknya. Tak payah homework pun tak apa. Buat terus. Sekarang baru 10 suku. Okay, awak buat praktis formatif 9.2. Nombor 3 dengan 4.
Okay, buat dulu nombor 3. Ingat, sudut dalam segitiga wajib 180. Okay, ni soalan dia. Ini nombor 3. Muka surat 132. Okay, boleh terus buat sekarang. Okay, sambil tu saya paparkan untuk awak refer. Cikgu, tadi muka surat berapa tadi cikgu? Muka surat 132. Selain tuition matematik, awak ambil tuition subjek apa lagi? Ada yang ambil tuition subjek lain ke? Soalan buat nombor 3 dan 4. 3 dan 4. Saya tulis nombor berapa tadi? Betul. 3 dan 4. Ada yang ambil tuition selain matematik ke? Dekat apa, bersemuka ke, online ke, kat rumah ke? Ke memang maths je?
Okey, yang nama Polygon tadi. Polygon tadi, ada tak suggestion lain? Selain suggestion arwah, Pak Cik Hala, Hala orang Nona, Dik. Macam tu nak baca. Pak Cik Hala, Hala orang Nona, Dik. Ada cadangan lain? Poppy happy hari ni, Opa nak dodoi. Okey, cantik. Poppy happy hari ni, Opa nak dodoi. Okey. Lagi? Ada lagi? Lawa kan? Macam tu lah arwah. Dia senang ingat. Dan biar, apa tu, biar berkait lah dari satu-satu kataan tu. Okey, Fatin. Fatin ambil yang depan-depan je. Penhahek Otanadik. Okey, boleh juga. Boleh juga ikut mana yang senang lah. Mana yang korang lagi prefer. Penhahek Otanadik ke? Boleh je. Senang. Yang tu pun pendek. Kan? Okey. Ni saya nak share. Ada seorang pelajar ni. Uh, dia buat tu macam menarik lah. Sampai jadi saya ingat. Sampai ingat. So kawan-kawan yang lain pun, kawan satu kelas dengan dia pun akan ikut benda yang sama. Okey, dia buat Pak Halim, Pak Halim halau orang nak datang. Okey, Pak Halim halau orang nak datang. Dia nampak macam kelakar. Jadi, yang tu jadi mudah ingat lah. Okey. Siapa nak guna boleh guna. Siapa nak buat yang guna sendiri pun boleh. Okey, boleh sambung buat soalan. Oh, sorry. Off.
Okey, suara saya dengar? Dengar. Oh, tadi tak dengar eh? Tadi senyap eh? Dengar. Oh, dengarlah. Dengar yang saya cakap Pak Halim hala orang nak datang tu? Dengar. Dengar, okey. Okey, ada soalan ke macam mana nak buat? Nombor 3 tu X tu, yang A ni kan, okey saya tak tunjuk, saya terangkan sahaja. Okey, dengar supaya awak boleh buat dengan betul. Okey, yang A, saya kata dalam segitiga wajib 180. So, kita nak tahu X, okey 180 awak tolak dengan 46, lepas tu tolak dengan sini. Ni segi 4 ni kan, 90 darjah. Ni adalah segitiga bersudut tegak. Ada satu sudut 90 darjah. So kalau nak tahu X, 180 tolak 46 tolak 90. Okey? B. Salah A. Okey, B. B pun sama je. Nak tahu X, 180 kena tolak 2 ni. Tolak 2 ni je. Senang je. Dan untuk C, okey ni segitiga sama kaki. So sini X dia akan sama dengan sini. Okey, jadi 180 tolak 132. Okey, dapat 2 ni. So kena bahagi dengan 2 baru dapat 1. Okey, untuk D pula 180 tolak 101. Okey, nak tahu X. Dia nak tahu X je ni, bukan XX. Dia nak tahu X je lah. So 180 tolak 101 dapat 2 ni kan. So bahagi 2 juga. Dapat salah satu. Dapat sini apa, dapat sini apa. Okey, nombor 3 senang je. Dan nombor 4, cari nilai X dalam setiap rajah berikut. Okey, nombor 4 ni agak susah tapi senang je sebenarnya. Susah tapi senang. Macam tu lah maths. 4A. Okey, nombor 4A, dia nak tahu sini, X dekat sini kan. Okey, kita tengok dia dalam segitiga. So segitiga ni, X sini ni yang kita nak cari. Okey, sini dia dah bagi 90. Dia dah bagi 90. Sini berapa? Okey, awak nak tahu dekat sini, awak kena ambil satu garis ni, separuh bulat ni. Okey, ni bulat, ni separuh bulat. 180 kena tolak dengan 152. 180 tolak 152, so awak dapat kat sini. Lepas tu 180 pula tolak dekat 2 ni. Baru dapat X. Okey. Dan B, untuk B pun sama. 180 tolak 2 ni dapat sini. So 180 kena tolak sini baru dapat X. Macam tu je. Okey, C pun sama. Ni segitiga sama kaki. So 2 ni kena sama. Alright. C, D kena buat jugalah. Sama je. Okey, ada soalan ke? Tak ada soalan? Okey, siapa nak hantar terus malam ni pun boleh. Yang nak hantar lambat-lambat sikit pun paling lambat, paling lewat hari Sabtu. Hari Ahad saya nak semak. Okey, itu saja.
untuk malam ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Oh ya, jangan lupa yang ni, homework yang kat atas. Okey, sama-sama. Assalamualaikum.